Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Sering Jalan, channel Malaysia Respon. Saudara-saudara, seperti yang kita sudah maklum, negara kita Malaysia sekarang ini ditadbir oleh sebuah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang terdiri daripada beberapa gabungan parti-parti politik. Gabungan daripada gabungan ya. Maksud saya, Barisan Nasional contohnya adalah sebuah gabungan yang bergabung dengan Pakatan Harapan yang juga merupakan sebuah gabungan. Kemudian GPS pun satu gabungan, GRS juga satu gabungan. Jadi gabungan dengan gabungan ini digabungkan menjadi sebuah kerajaan perpaduan. Memandangkan dalam gabungan itu sendiri pun ada beberapa parti-parti tertentu, maka skenario politik negara kita, terutama dari segi pentadbirannya, agak pelbagai sedikit. Dan ini dapat dibuktikan dengan prestasi di kalangan menteri-menteri yang datang daripada latar belakang parti politik yang juga berlainan. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan setakat ini, jujur saya katakan bahawa menteri-menteri daripada Parti Tindakan Demokratik ataupun DAP lebih menyerlah. Ya, DAP datang daripada gabungan Pakatan Harapan, saudara-saudara ya. Saya rasakan mereka lebih menyerlah berbanding dengan menteri-menteri daripada parti-parti yang lain. Ini dapat kita buktikan melalui pertama sekali idea mereka, kedua gerak kerja mereka, dan ketiga keberkesanan daripada kedua elemen tadi digabungkan, idea dan gerak kerja kemudian dilaksanakan. Jadi saya lihat tidak keterlaluan jika saya katakan pandangan pribadi saya ya. Jika saya sebagai rakyat Merhain ini memperhatikan, saya secara jujur menyatakan dan harus mengakui bahawa menteri-menteri dari DAP jauh lebih menyerlah. Siapa menteri-menteri yang ada daripada DAP dalam kerajaan perpaduan sekarang ini? Yang pertama sekali, Ngakoming, ahli Parlimen Taiping yang dulunya merupakan bekas speaker Dewan Rakyat sewaktu pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan. Kemudian kita ada Anthony Loke Siu Fook, ahli Parlimen Seremban. Beliau memang pernah menjawat jawatan yang sama, yaitu sebagai Menteri Pengangkutan. Jadi ada pengalaman sedikit lah. Kalau Ngakoming tadi daripada speaker, jadi Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Kemudian kita ada Hanayo, MP daripada Segambut. Beliau sebelum ini pernah menjawat jawatan sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Wanita. Okey. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat gerak kerja mereka tadi seperti saya katakan sangat-sangat berkesan. Berbanding dengan menteri-menteri daripada yang lain, mungkin saya rasakan ini adalah disebabkan faktor parti-parti yang mereka wakili. Menteri-menteri dari PKR, mohon maaf secara jujur saya katakan agak kurang berprestasi. Mungkin kerana mereka pertama kali berada di jawatan berkenaan. Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, beliau pertama kali menjawat ataupun masuk ke dalam kabinet. Begitu juga dengan Menteri Komunikasi, Fahmi Fazil. Jadi mungkin mereka memerlukan sedikit waktu untuk mengadaptasi ya anjakan mereka daripada pembangkang kepada kerajaan. Okey, kalau menteri-menteri dari PAN pun lebih kurang samalah macam menteri daripada PKR, tapi saya rasa PAN okey sikit sebab mungkin ada pengalaman. Salahuddin Ayub sebelum ini pernah menjawat jawatan yang sama ya. Okey, Barisan Nasional, kebanyakan menteri daripada UMNO, saya rasa disebabkan pengalaman Barisan Nasional yang cukup lama mentadbir negara kita, jadi prestasi menteri-menteri Barisan Nasional ini dekat-dekat dengan DAP lah. Bagus. Menteri luar kita Datuk Seri Zamri Kadir yang pernah menjadi Menteri Besar Perak menggunakan pengalaman luas beliau. Kemudian Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga menggunakan pengalaman luas beliau dalam pentadbiran negara kita. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, kenapa menteri-menteri daripada DAP lebih berprestasi? Apa yang saya dapati dari pengamatan saya sendiri, puncanya cuma satu. Pemimpin-pemimpin DAP sangat menghargai masa. Mereka sangat menghargai masa. Biasanya dulu, kalau ada function-function yang melibatkan menteri, menteri ini akan datang lambat. Jadual jam 9, kita akan tunggu sampai jam 10, barulah menteri ini menunjukkan muka diorang. Tetapi menteri-menteri DAP jarang berbuat seperti ini. Pukul 9 function, biasanya 8.45 diorang lebih awal lagi daripada kita. Diorang sudah ada di sana. Kemudian mereka sering tidak menggunakan MC ataupun pembawa acara dalam satu majlis. Biasanya mereka sendiri yang akan mengambil alih peranan berkenaan. Jadi mereka boleh menentukan tempo masa suatu function itu. Kemudian sekali lagi apabila function tadi berakhir, tamat, ya, majlis tadi tamat, menteri-menteri DAP dari pengamatan saya, diorang jarang meninggalkan majlis terlebih dahulu. Crowd sudah pergi balik, diorang masih ada di situ dan mereka mendengar setiap luahan siapapun yang ada dalam majlis berkenaan. Jadi ini mungkin menyebabkan
menteri-menteri DAP ini lebih empati terhadap persekitaran, terhadap keinginan rakyat, dan terhadap kesesuaian idea yang mereka mau bawakan. Jadi saya harap, memandangkan kita berada di bawah kerajaan perpaduan, menteri-menteri yang lain, ambillah contoh gerak kerja daripada kalangan menteri-menteri DAP ini. Semoga apapun idea yang mereka lontarkan dapat kita cerna bersama-sama dan dapat kita manfaatkan untuk membangunkan negara kita yang tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.